Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim bin Kamar Zaman akan menyediakan satu video berkaitan dengan Seri Sen, iaitu Sekolah Rendah Islam Seri Seremban Cawangan Nilai. Di dalam video ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat segala aspek yang akan disediakan di dalam video ini. Bermula daripada pengurusan sekolah sehinggalah ke testimoni yang diberikan oleh para ibu bapa yang telah meletakkan anak beliau ke sekolah ini. Oleh itu, kita akan sama-sama saksikan. Sebelum itu, kami akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Sekolah Rendah Islam Seri Seremban Cawangan Nilai ataupun dikenali sebagai Seri Sen. Seri Sen ini terletak di Nilai Square, iaitu tempat yang berada di dalam Bandar Baru Nilai. Sekolah ini juga berdekatan dengan beberapa universiti yang ada di kawasan Nilai. Antaranya adalah Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai University dan Inti College. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat suasana yang berada di kawasan Seri Sen. Pada awal penubuhan, Seri Sen hanya mempunyai satu blok bangunan saja, iaitu blok A. Kini, bangunan Seri Sen telah mempunyai lagi dua blok, iaitu blok B dan blok C, di mana menambahkan lagi bilangan pelajar dan fasiliti yang ada di kawasan Seri Sen. Berikut adalah profil guru-guru dan staf pengurusan Seri Sen bagi tahun 2021.
Kita akan mulakan video pembentangan ini dengan Puan Nur Syamimi binti Sharum selaku Ketua Pegawai Eksekutif Seri Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamimi binti Syaharum selaku Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Seremban Nilai yang menerangkan berkenaan dengan pengurusan sekolah dan juga kewangan sekolah. Saya mulakan slide saya dengan Carta Ahli Sistem Pendidikan ABIM Negeri Sembilan. Untuk makluman kesemua ibu bapa, Sekolah Seri Seremban Nilai ini merupakan sekolah di bawah kelolaan ABIM Negeri Sembilan. Okey, di mana kesemua sekolah ABIM ini di seluruh Malaysia dikawal dan diselia oleh satu yayasan yang kami panggil Yayasan Takmir Pendidikan Pusat YTP. YTP ini adalah badan yang menguruskan silibus ABIM dan juga program-program serta peperiksaan besar ABIM satu Malaysia. Okay, di bawah YTP ini terdapat Yayasan Takmir Pendidikan Negeri di Negeri Sembilan, kami panggil Yayasan Takmir Pendidikan ABIM Negeri Sembilan, di mana YTPN ini menguruskan dan mengelola kesemua sekolah dan agensi pendidikan ABIM yang bermula daripada Taski, Sekolah Agama Rakyat, Kafa ABIM, Sekolah Rendah Islam ABIM serta Sekolah Menengah Islam ABIM. Okay. Di Negeri Sembilan sendiri terdapat 3 lembaga bagi mengawal setiap agensi ini, di mana lembaga yang pertama adalah Lembaga Pendidikan ABIM Negeri Sembilan yang mengawal selia Sekolah Agama Rakyat ABIM, Kafa ABIM dan juga Taski ABIM. Manakala Lembaga Seri Seremban adalah lembaga yang mengawal dan mengelola Sekolah Seri Seremban dan juga Sekolah Menengah Islam ABIM Semi Seremban. Manakala Lembaga Seri Seremban Nilai adalah lembaga yang mengelola dan mengurus perjalanan Sekolah Seri Seremban Nilai. Okay, untuk makluman kesemua ibu bapa juga, kesemua keputusan yang melibatkan keputusan besar berkenaan dengan pembangunan ataupun pengurusan sekolah dicapai oleh di dalam Majlis Syura. Majlis Syura ini di Negeri Sembilan ini kami panggil Majlis Syura Negeri Sembilan, di mana Majlis Syura ini terdapat 3 komponen asas dalam Majlis Syura ini, iaitu wadah, di mana wadah ini merupakan wadah pencerdasan ummah, di mana ahlinya adalah berumur 40 tahun ke atas, manakala ABIM Negeri Sembilan ahlinya berumur 35 tahun ke bawah, manakala PEPINS pula adalah Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan, di mana ahli-ahlinya adalah di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Okey, ketiga-tiga komponen ini mempunyai esko tertinggi masing-masing, yang di mana mereka ini akan bermesyuarat jika terdapat isu-isu seperti pembukaan sekolah yang baru ataupun berkenaan dengan kewangan dan pengurusan sekolah di dalam majlis yang kami panggil Majlis Syura. Jadi Sekolah Seri Seremban ini terbina daripada perbincangan di dalam Majlis Syura Negeri Sembilan pada tahun 2007, pada Oktober 2017, dan sekolah ini mula beroperasi pada Januari 2018. Okey, berikutnya adalah ahli lembaga pengelola sekolah. Sekolah ini diterajui oleh pengerusi, iaitu Tuan Haji Nazaruddin bin Muhammad Syura. Haji Nazaruddin juga merupakan pengerusi kepada Yayasan Takmir Pendidikan ABIM Negeri Sembilan. Justeru Seri Seremban Nilai ini bertuah kerana memiliki pengerusi yang juga merupakan pengerusi Yayasan Takmir Pendidikan ABIM Negeri Sembilan. Dan barisan esko adalah terdiri daripada staf-staf kerajaan dan juga swasta, dan juga merupakan ahli daripada ABIM dan juga Persatuan Pelajar Islam Negeri Sembilan sendiri. Okey, untuk makluman semua ibu bapa, ahli lembaga ini adalah bot yang wajib, jika kita bot wajib yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Jabatan Pendidikan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Baik, seterusnya saya pergi kepada piagam pelanggan. Sekolah Seri Seremban Nilai ingin memastikan 80% murid-murid boleh membaca dan khatam Al-Quran pada peringkat umur 9 tahun dan 100% murid khatam sebelum tamat persekolahan tahun 6. Okay, ini merupakan kami punya piagam pelanggan yang pertama. Manakala yang kedua, Seri Seremban Nilai akan memastikan para pelajar dapat menguasai bahasa Arab dalam komunikasi, pemahaman dan penulisan, dan juga bahasa Inggeris dalam komunikasi, pemahaman dan penulisan. Justeru program-program yang dijalankan di sekolah ini akan menyokong kepada pembinaan pelajar.
Yang ketiga adalah berusaha memupuk sasiah yang cemerlang dan bi'ah soleh bagi para pelajar, dan para pelajar dapat menguasai kemahiran hidup dan kemahiran sosial. Yang terakhir adalah melahirkan pelajar berkarakter al-hikmah dan generasi khairul ummah. Manakala bagi ibu bapa, pihak sekolah Seri Seremban Nilai berharap dapat menyediakan saluran komunikasi yang cekap di dalam penyebaran maklumat kepada ibu bapa dan juga penjaga. Yang kedua, menyediakan ruang yang sewajarnya bagi ibu bapa penjaga mengemukakan maklum balas dan menyalurkan sumbangan kepada sekolah. Dan yang ketiga, menyediakan ruang kepada ibu bapa untuk bersama-sama dalam pembinaan karakter pelajar dan juga pembangunan sekolah. Untuk makluman ke semua ibu bapa, di Seri Seremban Nilai ini terdapat PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, di mana ibu bapa boleh menggunakan saluran ini untuk menyampaikan makluman, idea ataupun cadangan kepada pihak sekolah dalam pembangunan pelajar dan juga pembangunan sekolah. Okey, saya pergi kepada pembinaan karakter al-hikmah. Untuk makluman ke semua ibu bapa, selainnya kami mematuhi falsafah pendidikan kebangsaan, kami juga mempunyai di sekolah-sekolah ABIM 1 Malaysia ini mempunyai falsafah pendidikan al-hikmah, di mana falsafah pendidikan al-hikmah ini objektifnya di akhirnya nanti kami berharap dapat melahirkan pelajar yang bukan saja berilmu, bukan saja bersasiah, tapi juga mempunyai karakter-karakter yang telah digariskan di dalam surah Luqman Al-Hakim, di mana kami mengharapkan pelajar yang lahir nanti adalah pelajar generasi yang rabbani yang berkarakter al-hikmah. Okey. Apa itu karakter al-hikmah? Okey, 14 karakter al-hikmah yang digarapkan di dalam surah Al-Luqman. Dalam surah Luqman tadi dikeluarkan menjadi 14 karakter, iaitu pelajar-pelajar daripada Seri Seremban Nilai ini dan juga sekolah ABIM mampu membudayakan Al-Quran dalam kehidupan, bersifat ummatik, di mana mereka masuk kembali ke dalam masyarakat, dalam membantu masyarakat, menjadi pelajar yang beradab dan juga berbakti, bukan saja kepada kedua ibu bapa dia, tetapi kepada seluruh sistem sokongan yang berada di sekitar mereka, menjadi pelajar yang berilmu, berkepimpinan, berhierarki, iaitu mengikut sistem, yang beristiqamah dan beritizam, yang berbudi dan juga lestari. Lestari ini adalah bagaimana mereka menggunakan alam, bersahabat dengan alam dan juga berbaik dengan alam. Okay? Ini adalah 14 karakter yang kami blend, yang kami masukkan di dalam silibus ABIM, di mana Seri Seremban Nilai ini kami bukan saja menggunakan silibus KPM, silibus JAKIM dan juga kami ada silibus ABIM sendiri, yang mana kami gabung jalinkan, okey, dalam membentuk sasiah pelajar yang cemerlang terbilang. Seterusnya saya masuk kepada kaedah pembayaran yuran bulanan dan tahunan. Okey, untuk makluman ibu bapa, yuran asas yang kami kutip pada bermula November 2020 adalah sebanyak 520 bagi pelajar baru. Okay. Yuran asas adalah sebanyak 120, manakala yuran bulanan adalah sebanyak 400. Ibu bapa boleh menyelesaikan baki bayaran yuran pendaftaran sebelum 31 Januari 2021. Manakala yuran bulanan boleh dibayar, sebagai contoh, yuran bulan 2 perlu dibayar sebelum 7 hari bulan Februari 2021. Okey. Ini ada ibu bapa biasa akan confuse bila nak bayar yuran bulanan semasa. Jadi saya maklumkan, saya ambil contoh, yuran bulan 2 perlu dibayar sebelum 7 hari bulan Februari 2021. Dan kami juga akan mengenakan penalti bagi ibu bapa yang lewat membayar yuran. Okey, kami juga ingin memaklumkan bahawa bagi pelajar yang mempunyai tunggakan melebihi 3 bulan berturut-turut, pelajar tersebut akan dicutikan daripada sesi persekolahan. Okey, untuk maklumat ibu bapa, pihak sekolah terbuka untuk perbincangan. Seandainya ibu bapa mempunyai masalah untuk membayar yuran ataupun mempunyai masalah perlu memberhentikan seketika pelajar dan sebagainya, jadi pihak sekolah membuka ruang untuk ibu bapa hadir ke sekolah dan berjumpa dengan pihak pengurusan untuk perbincangan. Bagi ibu bapa yang berhasrat untuk mencutikan anak kerana ibu hendak bersalin dan sebagainya, boleh memaklumkan sebulan awal kepada pihak sekolah dan kita akan responlah kepada permohonan tersebut. Untuk makluman ibu bapa, pembayaran yuran kita adalah melalui online atau interbank transfer sahaja. Kami tidak menerima tunai di Seri Seremban Nilai atas faktor-faktor keselamatan. Jika ibu bapa telah membayar yuran, boleh email atau WhatsApp resit pembayaran yuran kepada pihak sekolah.
Okey, dan pihak sekolah akan respon dalam tempoh 3 hari bekerja resit kepada Tuan Puan. Itu sahaja maklumat berkenaan dengan pengurusan dan kewangan sekolah. InsyaAllah untuk next presentation lebih detail oleh guru besar dan juga barisan GPK. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan dengar ucapan daripada Guru Besar Seri Sen iaitu Puan Nurhayati binti Galeh tentang Seri Sen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurhayati binti Galeh atau mesra dipanggil Cikgu Yati mengucapkan selamat datang ke Sekolah Seri Seremban Nilai kepada pelajar-pelajar baru sesi 2021 dan juga kepada pelajar-pelajar lama, anak-anak cikgu yang cikgu sayangi. Sekolah ini setelah masuk tahun keempat kita beroperasi pada sesi 2021 bermula pada tahun 2018 dengan 7 orang guru termasuk guru besar dan seorang pengurusan, dan sekarang telah berkembang menjadi 13 orang guru termasuk saya dan 3 orang pengurusan. Setakat ini, walaupun masih muda, walaupun masih baru, sekolah telah mencapai beberapa anugerah. Antara pencapaian sekolah adalah anugerah Sekolah Terbaik Daerah Seremban UPKK tahun 2019 daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Yang kedua adalah anugerah Sekolah Terbaik Sekolah Rendah Islam Seri 2019 peringkat Daerah Seremban, Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Seremban, bersempena dengan Majlis Multaqa Pertugas Jamaah Wadah Abim Perpin dan Agensi 2021. Okey, selain daripada itu, sekolah kita merupakan satu-satunya sekolah yang terpilih, sekolah swasta yang terpilih untuk melaksanakan PLC, Professional Learning Community, yang diketuai oleh Institut Pendidikan Guru Raja Melewah. Apa yang dijalankan di sekolah kami di dalam sesi PLC ini telah dibawa ke World Association of Lesson Study International Conference di San Francisco State University, California, USA. Okey, 4 orang pensyarah daripada IPG Raja Melewah telah mengambil Sekolah Seri Seremban Nilai sebagai contoh sekolah yang melaksanakan PLC dan dibentangkan di dalam konferens tersebut. Ini antara perkara yang sama seiring dengan sekolah SK lah. Maksudnya apa yang berlaku di SK, cikgu-cikgu SK melaksanakan PLC, kami juga turut melaksanakan PLC untuk memastikan PDPC kami adalah yang terbaik dan berkesan kepada anak-anak sekolah kami. Okey, seterusnya. Okey, ni tadi pencapaian sekolah. Kita bercerita berkenaan pencapaian pelajar. Okey, pada tahun ini, anak anda Muhammad Adib Yusof bin Muhammad Nazir, pelajar tahun 6, telah mendapat johan Kalam Arabi peringkat sekolah rendah dalam pertandingan program adab dan nilai ADNI secara dalam talian. Okay, memandangkan kita dalam pandemik COVID-19, jadi semua kita punya acara telah dijalankan melalui atas talian. Ini antara contohlah anak dia Muhammad Adib Yusof telah memenangi johan. Okay, seterusnya, adik Aisyah Humaira binti Julfitri daripada 6 Talha telah dilantik sebagai ahli majlis perundingan kanak-kanak di bawah penyeliaan Pejabat Suhakam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam. Okey, sehingga tahun 2022. Okey, sesi 2020 sehingga 2022. Seterusnya, okey, adik Najma Salsabila binti Mualimin, juga pelajar tahun 6, telah memenangi johan kategori Bahasa Inggeris pertandingan video resensi buku sains dan teknologi peringkat Negeri Sembilan, Anjuran Agensi Nuklear Malaysia. Kalau kita tengok sini, kenapa tahun 6 saja ya yang banyak di sini? Okey, pelajar tahun 6 ni
selalunya kita tolak ke depan supaya mereka keluar daripada sekolah ini membawa sijil koko yang bagus sebab koko juga dinilai sebagai satu elemen untuk mendapat tempat di sekolah menengah. Okey, seterusnya adik Aisyah Umairah binti Julfitri serta adiknya Khadijah Safia binti Julfitri telah masuk ke peringkat final acara Pahang Online Robotic Competition. Okey. Dia programkan robot untuk mengikut arahan jalan-jalan yang perlu dilalui. So, yang robotik ni antara salah satu keistimewaan lah di sekolah. Selain tahun 6, sebenarnya daripada tahun 4 lagi kita dah tolak anak-anak ni untuk melibatkan diri tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 sebab ini melibatkan markah PJSK mereka. Okey, murid-murid tahun 4 ni kita bawa satu kelas terus untuk menyertai pertandingan bacaan rukun negara peringkat kebangsaan Satu Malaysia dia bertanding dan mendapat hadiah sagu hati. Okey, seterusnya. Ni antara keistimewaan pelajar-pelajar tahun 6. Kita akan bawa mereka ke program antarabangsa pelajar. So, tahun 6 memang ada program antarabangsa. Pada tahun 2019, kita bawa mereka ke Padang, Indonesia. Di Maninjau kita bawa program ni nama Jejak Tokoh Hamka dan Khidmat Bakti Maninjau di Padang, Indonesia. Kita bawa seramai 10 orang pelajar ke sana. Anjuran Kelab Relawan Sekolah Seri Seremban Nilai. Okey, tapi pada tahun ini sebabkan pandemik kita tak boleh bawa pelajar keluar. Tapi kita bawa pula program ke dalam secara online. Global STEM Learning Online Class 2020 yang melibatkan 3 negara juga. Ini adalah peringkat antarabangsa juga iaitu negara Malaysia, negara Pakistan dan negara India. Okey. Setiap pelajar tahun 6 semua pelajar kita libatkan. Dia istimewanya dekat sini semua pelajar kita libatkan dalam tahun 6. So semua pelajar akan dapat sijil antarabangsa. Dia akan keluar dengan sijil antarabangsa tahun 2019. Dapat sijil di Padang Maninjau. Tapi tahun ini kita tak boleh bawa pandemik. Kita bawa program antarabangsa ke dalam secara online. Dan pelajar juga mendapat sijil yang ditandatangani lah oleh 3 negara ni. Dan boleh melayakkan pelajar untuk dapat sijil antarabangsa. Okey. Itu sahaja daripada kami. Saya serahkan slide seterusnya kepada Cikgu Nur Hashimah selaku GPK Akademik. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf daripada saya andai ada yang tersalah kata, tersalah tutur bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, pembentangan daripada Puan Nur Hashimah binti Husin selaku Guru Penolong Kanan Akademik di Serisen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Shima. InsyaAllah saya akan menerangkan sedikit mengenai akademik lah. Okey, bagi akademik ada subjek teras dan juga subjek elektif. Okey, bagi subjek teras adalah subjek utama iaitu bahasa Melayu, ada kertas pemahaman dan juga penulisan. Bahasa Inggeris sama juga ada kertas pemahaman dan juga penulisan. Matematik kertas 1 dan kertas 2, sains kertas 1 dan kertas 2. Okey, seterusnya subjek elektif. Bagi subjek elektif kita ada sejarah bagi tahap 2 sahaja, reka bentuk dan teknologi tahap 2 sahaja, teknologi maklumat dan komunikasi bagi tahun 6 sahaja, pendidikan muzik, pendidikan kesenian dan kebudayaan dari tahun 1 hingga tahun 5 sahaja, pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, berikut adalah pencapaian PPSR pelajar bagi tahun 2018 hingga 2020. Okey, PPSR ni sebelum ni dipanggil UPSR, sama sahaja. Bila dia bertukar PPSR ada masuk beberapa elemen lah sekali.
bagi tahun 2018 kita ada calon seramai 5 orang. Boleh tengok graf di jadual di sebelah. Subjek bilangan A dan grade purata mata pelajaran serta grade purata sekolah. Okey, grade purata sekolah pada tahun 2018 adalah 2.2. Seterusnya, boleh tengok pencapaian bagi tahun 2019. Kita ada calon seramai 10 orang. Dan boleh tengok juga jadual di sebelah, jumlah A berdasarkan subjek lah. Bahasa Melayu penulis pemahaman, kita ada wakil 4 orang daripada 10 orang dapat A. Bahasa Melayu penulisan ada 2 orang wakil. Bahasa Inggeris pemahaman ada 2 orang. Bahasa Inggeris penulisan kita tiada wakil untuk A. Matematik ada 4 orang. Sains kita tak ada calon lah dapat A. Okey, dan grade purata sekolah kita meningkat 2.15. Okey, boleh tengok dekat bawah tu grade serta bilangan. Okey, kita ada wakil 4A 2B, ada seorang, dan boleh tengok seterusnya lah. Okey, target A bagi tahun 2020 ni adalah target sekolah. Daripada kita ada calon 16 orang. Kita target 10 orang 6A. Okey, bahasa Melayu boleh tengok dekat jadual di sebelah. Tapi disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita hanya target lah. PPSR pun dibatalkan. Ni hanyalah target sekolah. Seterusnya, analisa pentaksiran bilik darjah PBD. Okey, untuk PBD ni adalah melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, RBT, TMK, muzik, pendidikan kesihatan dan jasmani serta semua subjek diniah di bawah unit diniah. Yang ni akan adalah penerangan daripada unit diniah nanti. Okey, tahap penguasaan boleh tengok. Tahap 1 maksudnya tahu, tahap 2 tahu dan faham, tahap 3 tahu, faham dan boleh buat, tahap 4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab, tahap 5 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Okey, tahap 6 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Okey, seterusnya analisa pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan ko-kurikulum dipanggil PAJSK, iaitu salah satu kaedah penilaian aktiviti ko-kurikulum, ekstra kurikulum dan kecergasan fizikal untuk diguna pakai oleh semua sekolah dan dilaksanakan sepanjang tempoh persekolahan setiap tahun. Okey, analisa pentaksiran psikometrik PPSR. Pentaksiran psikometrik ialah kaedah sistematik untuk menggambarkan ciri, atribut atau trait psikologi seseorang sama ada dalam domain kognitif atau efektif. Okey, boleh tengok dia punya carta kat bawah tu lah. List dekat bawah tu Okey, next. Ni adalah pentaksiran psikometrik. Apa elemen yang dia pakai lah. Okey, seterusnya kita ada program pasca PPSR. Itu program lepas PPSR lah. Sebelum ni kita ada Salam ASEAN, iaitu khidmat bakti Riau. Kita bawa anak-anak yang bakal jadi alumni ni ke Riau. Okey, kelas pengukuhan hafazan daripada tenaga luar, Hari Inovasi Kebangsaan, Minggu STEM, ceramah serta bengkel, pengurusan jenazah, teknik menghafaz Al-Quran dan pencegahan jenayah. Kita ada pertandingan berteraskan sajian, pertandingan berteraskan luar bilik darjah dan program meraihkan bakal alumni sekolah. Kita ada juga pertandingan sukaneka, bola jaring, bola tampar dan sebagainya. Okey. Hala 7 selepas PPSR, maksudnya bila masuk sekolah menengah, ke mana hala tuju anak-anak kita. Dia ada 2 sekolah, iaitu sekolah 2 aliran, iaitu diniah dan dini dan juga tahfiz. Okey. Antara senarai pilihan sekolah boleh tengok dekat sini ada 13 senarai pilihan sekolah. Okey, tuan-puan boleh tengoklah
sekolah mana jadi pilihan mengikut keputusan peperiksaan anak-anak lah. Okey, itu sahaja daripada akademik. Sekian, terima kasih. Mari kita dengar daripada Ustaz Azrin berkenaan unit diniah yang ada di Serisen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan beberapa perkara di bawah unit diniah Sekolah Seri Seremban Nilai. Bahagian pertama, pembelajaran dan pemudahcara diniah menggunakan dua silibus iaitu silibus ABIM di bawah kelolaan Yayasan Takmir Pendidikan ABIM Malaysia dan silibus KAFA di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Subjek-subjek diniah yang dipelajari di Sekolah Seri Seremban Nilai ialah Jawi, Sirah, Al-Quran dan Hafazan, Pendidikan Teras Islam, Lughatul Quran, Tafsir dan Hadis. Bahagian kedua, peperiksaan. Murid-murid akan menduduki 4 peperiksaan iaitu ujian penilaian 1, peperiksaan pertengahan tahun, ujian penilaian 2, peperiksaan akhir tahun. Manakala tahun 5 akan menduduki ujian penilaian 1, peperiksaan pertengahan tahun, percubaan UPKK dan SPRA dan ujian bertulis UPKK dan SPRA. Untuk makluman, UPKK adalah ujian di bawah JAKIM, manakala SPRA ujian di bawah Yayasan Takmir Pendidikan ABIM Malaysia. Berikut merupakan data pencapaian UPKK dan SPRA bagi tahun 2018 dan 2019. Alhamdulillah, Sekolah Seri Seremban Nilai telah mendapat tempat ketiga terbaik SPRA tahun 2019 antara sekolah ABIM Malaysia dan menerima anugerah sekolah terbaik UPKK Daerah Seremban bagi tahun 2019 bagi kategori sekolah rendah Islam. Bahagian ketiga, aktiviti harian. Antara aktiviti-aktiviti harian yang dijalankan di Sekolah Seri Seremban Nilai seperti tilawah Al-Quran, bacaan kahfi, solat duha dan bacaan maksurat, solat zuhur dan solat asar, serta usrah murid. Semoga dengan penerangan ini dapat memberi gambaran yang jelas berkenaan perkara di bawah unit diniah. Hadza faqat minni, syukran jazilan. Kita dengarkan pula pembentangan daripada Cikgu Anis Marziah, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum tentang unit Co-Curriculum. Seterusnya, unit Co-Curriculum Seri Seremban. Apa itu Co-Curriculum? Kegiatan kurikulum artinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukur, mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. Bermula pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau lebih dikenali sebagai PAJSK. PAJSK merupakan satu sistem pemakahan online yang diwajibkan ke atas pelajar tahun 4, 5 dan juga 6. Di dalam PAJSK ini merangkumi 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah Sega Akademik MI. Sega Akademik MI lebih kepada ujian kecergasan pelajar dan juga berat dan tinggi pelajar. Yang kedua adalah aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum adalah aktiviti yang mereka libatkan di dalam sekolah, iaitu aktiviti sukan dan permainan, kelab persatuan dan juga badan beruniform. Dan yang ketiga adalah extra co-curriculum. Extra co-curriculum ini adalah aktiviti yang dilakukan di luar sekolah yang mempunyai bukti sijil. Co-curriculum yang diwajibkan ke atas setiap pelajar adalah badan beruniform Brigade Bakti Malaysia, sukan permainan kelab memanah bola baling, kelab persatuan, kelab relawan cilik, kelab pencinta alam sekitar dan persatuan agama Islam. Kita pergi kepada aktiviti tambahan. Aktiviti tambahan ini
semua pelajar boleh terlibat daripada pelajar tahun 1 hingga tahun 6. Apa aktiviti tambahan yang kami sediakan? Pertama adalah kelab futsal, kelab robotik dan juga kelab taekwondo. Bagi kelab futsal dan juga kelab robotik, dia akan ditubuhkan mengikut masa ke semasa. Manakala kelab taekwondo merupakan kelab seni pertahanan diri. Kita ambil WTF, iaitu World Taekwondo Federations. Tenaga pengajar yang mengajar pelajar-pelajar taekwondo di sekolah Seri Sen adalah dari Shadow Academic. Yuran mengikut semester, iaitu 5 bulan. Maksud dia ada 2 kali pembayaran. Bagi pelajar yang baru nak masuk ataupun baru nak terlibat, pelajar baru yurannya adalah 250 termasuk uniform. Manakala untuk semester seterusnya iaitu RM175 sahaja. Masa latihan Khamis dan Jumaat. Khamis adalah untuk pelajar yang tali pinggang putih dan hingga tali pinggang kuning, manakala hari Jumaat kuning dan ke atas. Penyertaan terbuka kepada semua pelajar tahun 1 hingga 6. Grading yang akan dilakukan adalah sebanyak 3 kali setahun. Berikut merupakan kejohanan yang pernah disertai oleh Shadow Taekwondo dan Martial Arts Academy. Seterusnya adalah aktiviti tahunan sekolah. Aktiviti ini selalu dilakukan setiap tahun di sekolah. Pertama adalah sambutan hari lahir. Sambutan hari lahir kita akan menyambut 3 bulan sekali. Sambutan hari guru, sambutan hari raya, lawatan sambil belajar, yang mana lawatan ini kita akan buat juga setahun 2 kali, pada awal tahun dan akhir tahun. Ihtifal kebangsaan akademik ataupun sukan sekolah-sekolah ABIM, MTQ KPM, Majlis Tilawah Al-Quran, ataupun pada tahun ini dikenali sebagai program adab dan nilai dalam talian. Pada tahun ini, seorang pelajar kita telah berjaya melayakkan diri dalam syarahan bahasa Arab ke peringkat negeri. Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar dan juga sukan tahunan sekolah. Aktiviti panitia. Kita akan mengadakan minggu bahasa, iaitu bahasa Inggeris, Arab, bahasa Melayu. Bulan Diniah yang selalunya akan diadakan setiap bulan Ramadan. Bulan Patriotik, sambutan Hari Patriotik dan juga Seri Sen membaca. Program akhir tahun. Program ini selalu dilakukan selepas pelajar mengambil peperiksaan akhir tahun dan mengisi masa yang lapang selepas peperiksaan. Jadi apa aktivitinya? 1 murid 1 sukan, MasterChef Junior, program meraihkan tahun 6 dan juga usahawan mini. Seri Sen juga menganjurkan satu program kerjasama. Program kerjasama ini di antara agensi NGO ataupun bagi ibu bapa yang mempunyai idea ataupun program yang bermanfaat kepada para pelajar, boleh maklumkan kepada sekolah untuk kita berkolaborasi. Gambar yang pertama, pendidikan keselamatan keluarga dan anak PEKA. Ini adalah anjuran daripada ABIM Negeri Sembilan dan juga PIBG. NGO True Colours. NGO True Colours ni telah memberi khidmat mereka untuk mencantikkan dan membuat mural di sekolah. Khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran ini adalah kerjasama daripada Jabatan Agama Islam dan juga ABIM Negeri Sembilan. Gotong royong keceriaan kelas, kerjasama daripada ibu bapa. Setiap ibu bapa menceriakan kelas anak masing-masing. Dan juga Universe Awareness, iaitu program Apa di Langit. Sepanjang persekolahan PKP ini, pelajar juga terlibat dalam pelbagai aktiviti online. Antaranya bulan Diniah kita lakukan pada tahun ini secara online. Pelbagai pertandingan diadakan termasuk azan, tilawah, hafazan, bercerita, khat, tulisan cantik, kuis, khutbah dan juga melukis. Semua ini kita lakukan di dalam talian. Dan juga pelajar juga menyertai pertandingan Minggu Sains Negara yang mana melayakkan mereka untuk mendapatkan sijil peringkat kebangsaan. Di dalam Minggu Sains Negara, pelbagai aktiviti dipertandingkan. Khatam Al-Quran Perdana juga dilakukan secara online menggunakan Google Meet. Ikrar Rukun Negara, program Masak Memasak. Ini adalah sebahagian daripada program Bulan Kebangsaan. Sambutan Hari Raya, ucapan secara online dan juga program Game Making Course yang mana program ini anjuran daripada STEM yang mana para pelajar melibatkan diri untuk membuat game. Berbagai lagi aktiviti yang dapat dilihat di laman Facebook Sekolah
Seri Seremban Cawangan Nilai. Di laman Facebook sekolah kami, setiap aktiviti pelajar kami akan uploadkan di dalam Facebook ini. Sekian, terima kasih. Selamat menjadi sebahagian daripada warga Seri Seremban Nilai. Pembentangan seterusnya akan disampaikan oleh Ustaz Izham tentang unit Hal Ehwal Murid. Hal ehwal murid mempunyai beberapa dasar utama. Yang pertama, disiplin, kebajikan, keceriaan dan keselamatan. Disiplin umum merangkumi waktu mula pembelajaran dan pulang, etika pemakaian, kehadiran murid dan masalah salah laku. Pembelajaran di sekolah Seri Seremban Nilai bermula pada jam 7.30 pagi dan berakhir pada jam 4.30 petang. Pembelajaran dan pengajaran bermula pada jam 7.30. Kebiasaan murid-murid akan dimulakan dengan bacaan tilawah Al-Quran ataupun Iqra' pada jam 7.30 hingga jam 8 pagi. Dan pembelajaran tamat pada jam 4.30 petang. Ibu bapa yang datang pada 4.30 petang dibenarkan mengambil anak-anak, tetapi murid-murid digalakkan untuk solat asar terlebih dahulu di sekolah sebelum pulang. Bagi ibu bapa yang mempunyai urusan penting pula, yang terpaksa pulang awal sebelum 4.30 petang, haruslah mengisi borang di pejabat terlebih dahulu dan memaklumkan perkara ini kepada guru kelas terlebih dahulu sebagai makluman guru kelas tersebut. Etika pemakaian bagi lelaki dan perempuan ada sedikit perbezaan. Bagi lelaki mempunyai 3 jenis pakaian baju: pakaian sekolah, baju Melayu dan pakaian sukan. Baju Melayu dipakai pada hari Jumaat sahaja kerana murid-murid yang terlibat akan dibawa ke masjid untuk solat Jumaat. Manakala pakaian bagi perempuan hanya pakaian sekolah dan pakaian sukan. Pakaian sukan dipakai ketika pendidikan jasmani dan kesihatan dan jika terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pakaian sukan. Sekolah Seri Seremban Nilai mempunyai 3 blok. Blok A, Blok B dan C. Laluan utama ibu bapa bermula laluan yang berbumbung dan ibu bapa digalakkan untuk menggunakan jalan yang berbumbung sebagai laluan utama bagi mengelakkan masalah pertembungan kereta 2 arah. Ibu bapa juga boleh meletakkan kenderaan di belakang bangunan blok B dan C ataupun di belakang bangunan blok A dan menghantar anak-anak dengan berjalan kaki. Nak tahu apa kata ibu bapa tentang anak-anaknya yang bersekolah di Seri Sen? Jom kita lihat dan saksikan testimoni yang disediakan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Sen adalah cawangan sekolah Abim di Seremban, mana sekolah ini adalah di bawah Abim yang telah lama membangunkan institusi pendidikannya sejak awal lagi penubuhannya. Silibus yang diguna pakai di sekolah adalah selari dengan keperluan daripada KPM dan juga JAKIM. Selain daripada itu, antara sekolah swasta yang menawarkan iuran yang sangat fleksibel dengan mutu pendidikan yang sangat bermutu. Seri Sen juga sangat aktif mengadakan aktiviti-aktiviti luar selain daripada akademik. Pihak Seri Sen bekerjasama dengan universiti daripada USIM dan UPM
Di aktiviti sebegini memberikan banyak pendedahan dan pengalaman baru kepada anak-anak di Sri Sen. Selain itu, keselamatan anak-anak selepas waktu sekolah juga terjaga dengan adanya perkhidmatan daycare sehingga jam 7 malam. Staf-staf dan guru-guru di Sri Sen memang sangat komited dalam memberikan pengajaran dan pelajaran kepada anak-anak daripada tahun 1 sehinggalah ke tahun 6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin berkongsi review saya sebagai parents yang menghantar anak ke sekolah Sri Semban Cawangan Nilai. Setelah 3 tahun saya menghantar anak, dan of course saya akan teruskanlah sampai anak saya bersekolah hingga darjah 6. InsyaAllah. Saya amat berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh sekolah ini. Terima kasih kepada guru besar which is Cikgu Nur Hayati dan seluruh tenaga pengajar Sri Sen, Ustaz, Ustazah, para pentadbir sekolah yang sememangnya bertungkus lumus menjanjikan yang terbaik buat kita as a parents lah. Pendekatan daripada sekolah biasa, sebab saya sendiri bersekolah di sekolah biasa kan, jadi saya compare diri saya dan juga anak lah yang bersekolah kita kata Islamic education. So, dia punya sasiah diri itu, cara bercakap dengan kita as a parents, cara bercakap dengan ibu dan bapa saudara, dengan cousin yang memang berbeza, which is memang kita kata not saying hi but assalamualaikum and so on. Memang nampak kecil tapi kita kata impaknya tu besar, dan sasiah diri anak-anak ini saya kira berbezalah daripada saya dulu yang dengan sesi pembelajaran tersebut daripada pagi sampai ke petang, which is including solat berjemaah duha together, Zuhur dan juga Asar sama-sama solat jemaah, barulah anak-anak ni. Seterusnya saya juga suka kerana yuran yang kita bayar itu telah termasuk makanan sekali include, so kita tidak perlu ada rasa risau tengah hari anak kita makan apa and so on kan. Memang ada 2 meal yang dibekalkan, which is makan pagi dan juga makan tengah hari. Selain daripada itu, suasana pembelajaran di sekolah itu saya kira ianya cukup selesa, mempunyai kipas, mempunyai aircon yang lengkap, jadi anak-anak pun tak rasa panas, tak rasa terganggu lah untuk sesi fokus dalam sesi pembelajaran. Good review, adik saya juga tertarik dengan sekolah ini dan telah menghantarlah anak beliau sekolah sama-sama di Sri Sen. Selain daripada itu, saya juga akan menghantar seorang lagi anak saya insyaAllah tahun 2021 ini untuk masuk darjah 1. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sekolah, dan of course saya akan menghantar anak-anak ini terus ke sekolah ini sehingga tamatlah pembelajaran darjah 6. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Princess Amelia Nur Iman, pelajar tahun 5 Sri Sen pada tahun 2020. Sri Sen, saya telah menghantar anak saya ke Sri Sen sejak Sri Sen ditubuhkan, iaitu pada tahun 2018. Saya yakin untuk terus menghantar anak saya ke Sri Sen kerana Sri Sen menekankan kecemerlangan dunia dan akhirat, di mana setiap pelajar dipantau dari segi adab dan sasiah mereka. Mereka juga perlu mengaji secara berjemaah pada setiap pagi, dan mereka juga diwajibkan bersemayang secara berjemaah di sekolah. Sri Sen juga berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga ABIM. Jadi saya memang tidak risau berkenaan dengan silibus dan juga kurikulum yang diajar oleh Sri Sen. Dari segi pemakanan, saya juga tidak risau sepanjang seharian anak saya berada di Sri Sen, kerana Sri Sen menyediakan makan pagi dan juga makan tengah hari dengan kadar yang sangat berpatutan. Menu-menu yang disediakan juga dipantau oleh guru-guru dan juga PIBG sekolah, dan semuanya pastinya dalam keadaan yang bersih. Saya yakin untuk terus menghantar anak saya ke Sri Sen, dan saya insyaAllah semoga anak saya berjaya di bawah dinding bimbingan dan didikan guru-guru Sri Sen di masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraida binti Dirani. Saya tinggal di Taman Mulia, Pajam, Negeri Sembilan.
Saya mempunyai seorang anak yang berada di Sri Sen, sekarang berada di tahun 4. Saya mula menghantar anak saya di Sri Sen sejak tahun 2017. Alhamdulillah, perkembangan yang saya dapat daripada anak saya semenjak bersekolah di Sri Sen adalah perkembangan yang sangat positif, perkembangan yang sangat baik, pergaulan yang baik bersama kawan-kawan, hubungan yang baik bersama guru. Apa yang penting pada saya adalah pembentukan peribadi, sahsiah anak saya, hubungan di antara guru-guru, hormat menghormati bersama rakan walaupun rakan-rakan yang lebih muda daripada dia. Itu yang saya utamakan dan itulah yang Sri Sen pupukkan untuk anak-anak didik mereka. Di samping komitmen yang sangat-sangat tinggi daripada guru-guru sentiasa memastikan anak-anak didik mereka berada di track yang betul. Cuma yang saya sangat tekankan bersama suami di sini ialah pembentukan akhlak dan peribadi anak saya. Itu yang lebih utama. Kerana saya sentiasa mengingatkan pada anak-anak saya, tidak kira yang di Sri Sen ataupun yang tidak, adab adalah yang paling utama dalam kehidupan kamu. Jika tinggi ilmu tanpa adab, saya akan labelkan anak saya, you get zero from that. Jadi Alhamdulillah, Sri Sen adalah satu tempat bukan sahaja untuk menimba ilmu, tetapi satu tempat anak-anak saya membentuk akhlak peribadi Muslim yang lebih penting pada saya dan suami. Peranan guru hubungan bersama ibu bapa sangat-sangat dititik beratkan di Sri Sen. Hubungan kami bersama guru, pertemuan, selalu mengadakan perjumpaan dan pertemuan tentang perkembangan anak-anak maupun perkembangan bagi pembelajaran diniah ataupun juga akademik, sangat-sangat ditekankan dari pihak pentadbir Sri Sen dan juga ibu bapa. Alhamdulillah, jika anda di luar sana, ibu bapa di luar sana mencari sekolah ataupun tempat yang baik, dunia dan akhirat, saya rasa Sri Sen adalah tempatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safari bin Mat Desa, merupakan salah seorang bapa kepada pelajar di Sekolah Rendah Islam Seremban Cawangan Nilai, Sri Sen. Itu Muhammad Hamzah Ahnaf di tahun 5 Ubaidah. Sejujurnya bagi saya Sri Sen merupakan satu sekolah yang cukup dekat di hati saya, kerana saya telah berinteraksi dengan Sri Sen sejak awal penubuhan Sri Sen. Saya rasakan Sri Sen ni seumpama keluarga kepada saya sebenarnya. Dalam konteksnya sekolah integrasi, Sri Sen merupakan satu sekolah yang bagi saya sangat lengkap dalam aspek akademik maupun diniahnya, di mana saya melihat terdapat keseimbangan ataupun di antara akademik dan diniah di sini, dan kalau disebutkan dalam konteksnya inklusif, sangat inklusif ilmu yang anak-anak perolehi sama ada dalam aspeknya diniah maupun akademik. Bercakap tentang diniah dan akademik, kita boleh lihat selain pada itu kurikulum di Sri Sen ni saya rasa cukup mantap, ya. Anak-anak telah berinteraksi dengan komuniti, anak-anak punya aktiviti di luar kelas sepertinya aktiviti memanah, taekwondo dan sebagainya cukup lengkap. Apa lagi sebut tentang futsal, bola jaringnya sangat-sangat baik, ya. Dilihat dalam bentuknya interaksi luar, community engagement, kalau boleh disebut kat sini, anak-anak kita ni bukan sampai setakat ruang lingkupnya nilai tu, mereka ke peringkat kebangsaan maupun ke peringkat antarabangsa. Sehingga kan sebelum COVID ataupun PKP yang berlaku sebelum ni, mereka sampai ke medan di Indonesia, untuk berinteraksi secaranya dengan komuniti. Dalam aspeknya resources ataupun sumber yang Sri Sen ada, saya melihat kekuatan pentadbir Sri Sen dan juga guru-guru amatlah bersatulah, tak dapat disangkalkan lagi lah. Kreativiti guru dalam penyampaian, itulah yang diharapkan oleh ibu bapa sebenarnya, ya. Dan saya nak sebut dekat sini menjadi aspirasi mak ayah lah sebenarnya, dalam mengambil kira cabaran dan juga kompleksiti seterencam semasa kini, ya. Sri Sen
insya-Allah dapat membantu melihat dan menanganinya melalui pembentukan anak-anak kita. Again, cabaran tidak dapat kita lawan sebenarnya ya. Apa yang perlu kita buat ialah bagaimana kita bersedia untuk menangani cabaran berkenaan. Saya rasa itu saja ringkas daripada saya untuk Serisen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu saja daripada kami. Mohon maaf atas salah dan silap sepanjang kami membentangkan tentang Serisen. Jangan lupa untuk mengikuti kami di laman Facebook iaitu Seri Seremban Cawangan Nilai untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang kami sediakan untuk para pelajar. Saya sertakan juga link untuk para ibu bapa mendaftar anak-anak ke sekolah Serisen jika ada yang berminat. Sampai kita berjumpa lagi. Selamat tinggal. Ma'assalamah wa ila liqa.